Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab dengan tajuk Pertimbangan yang salah dan penyesalan abadi. Semasa hidup di dunia ini, kita seringkali membuat pertimbangan yang salah, lalu menyesal. Jika itu perkara fizikal, maka hal itu adalah sementara, tak akan berakhir. Namun, jika itu perkara rohani, hal itu boleh mengakibatkan penyesalan kekal. Dan penyesalan itu mengikut kita selama-lamanya, tidak kira betapa remeh pun. Melalui ini, kita dapat menyadari sekali lagi bahawa setiap tindakan, pertimbangan dan perkataan kita adalah sangat penting. Mari kita ambil masa untuk bermuhasabah sama ada ucapan, tindakan dan sikap kita yang cuai sedang buat kita kekal menyesal di dunia rohani pada masa depan. Pada hari Sabtu yang lepas, saya melawat kawasan Busan dengan Ibu Syurgawi. Dalam perjalanan, kami nampak papan tanda yang ada slogan di tepi jalan. Terkantuk seketika, sesal seumur hidup. Memandangkan kantuk boleh akibatkan penyesalan seumur hidup. Mungkin papan tanda itu ingin memberi amaran agar orang berhati-hati semasa memandu. Melihat ayat itu, saya berfikir, hal itu pun sama secara rohani. Saya berfikir, secara rohani, terkantuk seketika bukan hanya meninggalkan penyesalan seumur hidup, tetapi penyesalan kekal. Antara orang yang menyesal, ada Yudas Iskariot, Raja Saul, iaitu Raja pertama Israel, dan Esau. Dalam seketika, mereka melakukan kesilapan. Dari pandangan rohani, masalah seketika mereka mengakibatkan kesesalan kekal. Akhirnya, mereka sangat malang. Esau tidak dapat menahan kelaparan yang sementara dan mudah menjual hak kesulungan kepada Yakub. Sepanjang hidup, dia menyesal dan marah. Esau bermusuhan terhadap Yakub sepanjang hidup. Seperti itu, kantuk rohani boleh menyebabkan kesesalan kekal. Orang yang mengantuk rohani berkelakuan lain. Mereka mempunyai nilai yang berbeza. Orang yang mengantuk rohani bercakap lain dan berminat lain. Mereka fokus pada hal-hal fizikal daripada hal-hal rohani dan syurgawi. Mengantuk adalah sekejap. Namun, masa penyesalan pastilah lama. Kita sedang mengikuti jalan Injil yang dipimpin oleh Tuhan dengan penuh rahmat. Kalau begitu, bukankah kita harus mengambil jalan Injil tanpa penyesalan? Jalan Kristus tidak akan meninggalkan penyesalan. Namun, jika kita kekal mengikut jalan Kristus dan menjalani kehidupan Kristus, kita akan banyak menyesal pada masa depan. Hari ini, mari kita lihat bab itu dalam buku Kejadian bab 25. Mari kita lihat buku Kejadian bab 25 ayat 27. Bab 25 ayat 27 tertulis, lalu bertambah besarlah ketua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berbulu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buluan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub.
Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, kerana aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Beginilah Esau menjual hak kesulungannya. Dan akhirnya, dia meraung-raung dalam kepedihan. Setelah semua berkat Tuhan untuk anak sulung pergi kepada Yakub, Esau menanyai bapaknya, "Sudahkah bapak beri Yakub semua berkatku? Jika ada sedikit berkat lagi tinggal, tolong berikanlah aku." Bapaknya Ishak memberikan berkat yang sepatutnya untuk Esau kepada Yakub, kerana Esau tidak dapat menahan kelaparan atau kesakitan yang sementara dan menjual hak kesulungannya. Akhirnya, Esau menyesal. Esau bersumpah kepada Yakub dan menjual hak kesulungannya. Alkitab tertulis, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Seperti itu, kita juga boleh membuat pertimbangan, keputusan dan tindakan yang salah. Hal ini boleh berlaku pada sesiapa pun. Kita setiap orang menghadapi penderitaan dan kesulitan yang sementara dalam hidup. Semua ini boleh berlaku pada kita. Namun, kita harus ingat bahawa kesilapan yang seketika boleh membawa penyesalan kekal. Janganlah kita mudah berputus asa atau melepaskan warisan syurgawi dan kemuliaan syurga yang diberi oleh Tuhan. Sebab itulah perkataan, perbuatan dan sikap kita semua sangat penting dalam mata Tuhan. Sekarang, jalan yang kita lalui adalah seperti kehidupan di padang gurun rohani. Jika kita melihat sejarah kehidupan umat Israel di padang gurun pada 3.500 tahun dahulu, ada banyak orang menyesal sepanjang hidup. Kelaparan dan kedahagaan yang sementara serta persekitaran yang tidak selesa buat mereka mengadu. Akibatnya, mereka menyesal sepanjang hidup dan akhirnya semua ditewas di padang gurun. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 10. Buku 1 Korintus bab 10 ayat 1. "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahawa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahawa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada bahagian yang terbesar dari mereka, kerana mereka ditewaskan di padang gurun." Mengapakah Tuhan tidak berkenan kepada umat Israel di padang gurun dan biar mereka semua ditewaskan di sana? Hal itu kerana perkataan, iman dan minta mereka. Tuhan melihat bahawa mereka tiada sikap iman yang betul yang layak untuk mewarisi tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu. Jadi Alkitab mengatakan bahawa Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Ibrani bab 11 ayat 6 tertulis, "Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan."
Mereka selalu mengadu dan merungut kerana lapar, dahaga dan tidak selesa. Apakah yang akan mereka katakan? Selepas Tuhan pimpin mereka ke tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu, kenapa bawa kami ke tempat begini? Orang yang mengadu dan merungut selalu cari sesuatu untuk diadukan, tidak kira betapa baik keadaannya. Jika diberi kehidupan yang selesa, mereka bertanya, kenapa bawa kami ke tempat yang bosan ini? Jika berlaku berbagai kesulitan dan penderitaan, mereka bertanya, kenapa letak kami dalam penderitaan dan kesukaran? Apabila berasa selesa, mereka merungut kerana selesa. Dan merungut lagi jika terlalu sukar. Memandangkan mereka selalu hidup dengan DNA rungutan, Tuhan tidak berkenan dengan mereka walaupun jumlah mereka banyak. Mari kita lihat akibat orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada bahagian yang terbesar dari mereka, kerana mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka tutuplah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23,000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibangun ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahawa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semua ini datang daripada fikiran yang salah. Iman mereka salah. Hal itu kerana roh Tuhan tidak menyertai mereka. Sebab itulah mereka selalu membuat keputusan atas penilaian duniawi. Kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi iaitu kota perlindungan. Jadi kita tidak dapat mencapai semua yang diinginkan di bumi ini. Kita perlu pergi ke syurga untuk mencapai semuanya. Di bumi ini, kita terpaksa menahan banyak kesulitan. Walaupun kalian ingin hidup selesa, dunia ini tidak akan biar anda hidup selesa. Selalunya ada orang yang menganiaya dan menentang anda. Saya bercakap dari sudut rohani. Di kerajaan syurga, semua harapan kita akan dimaburkan. Di bumi ini, selalunya ada banyak kesulitan. Mungkin baik jika kita ada banyak, tetapi jika anda ada banyak, perompak akan datang. Orang yang ada banyak berharga di rumah selalu berasa cemas apabila keluar. Seorang pengemis bercakap dengan anak lelakinya. Ada kebakaran besar di sebuah pusat membeli belah yang besar dan banyak orang mati. Pengemis itu berkata kepada anaknya, "Anak, kamu beruntung kerana ada bapa ini. Ini bukan sesuatu untuk ditertawakan." Seperti tertulis dalam buku 1 Korintus, semua umat Israel yang merungut dan menyembah berhala ditewaskan di padang gurun. Semoga kalian pahat dalam hati sekali lagi, pertimbangan seketika yang salah semasa perjalanan di padang gurun iman akhirnya akan membawa penyesalan dan kemusnahan kekal. Mari kita lihat buku Matius bab 25. Bab 25 ayat 1.
Pada waktu itu, hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Minyak melambangkan apa? Iman. Ayat 5. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk memberinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap setia masuk bersama-sama dengan dia ke luar perjamuan kahwin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi yang menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kerana itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Pada akhir zaman, ada 5 gadis membuat timpangan yang salah. Tak ada 5 gadis membuat timpangan yang betul. 5 gadis yang bodoh membuat sesuatu yang kekal menyesalkan. Mereka mungkin berfikir, belum terlambat jika buat persiapan apabila pengantin lelaki datang. Itu adalah salah. Minyak iman kita mesti sentiasa penuh. Kita tidak boleh kehabisan minyak iman. Ada ahli tidak perasan kehabisan minyak iman, tetapi ada yang berperasan dan berfikir, "Nanti aku sediakan. Aku masih ada banyak masa lagi." Kita harus berfikir, pengantin lelaki pasti akan datang. Tetapi bagaimana kita dapat sambut dia dengan betul? Jika dia datang pada waktu malam, mereka harus menyalakan pelita. Untuk itu, mereka perlukan minyak yang cukup. Pelita sudah kosong, tetapi mereka berfikir, apabila pengantin lelaki datang, barulah aku sediakannya. Tuhan berkata, mereka ini bodoh. Hal itu pun sama secara rohani. Apa yang orang bodoh ini buat ialah kesilapan seketika. Apa sahaja yang kita gagal sediakan akan meninggalkan penyesalan kekal. Kemudian, tidak kira betapa kuat mereka mengetuk pintu dan berkata, "Tolong buka pintu." Mereka hanya mendengar suara ketak pengantin lelaki. "Aku tidak pernah mengenal kamu." Kita percaya bahawa Kristus Ansang Hong pasti akan datang. Itu sudah pasti. Hari ini, mari kita fikir sekali lagi, apakah maksud bertindak bodoh dan apakah maksud bertindak dengan bijak. Kita tidak boleh tertidur atau mengantuk bahkan untuk seketika, atau iman menjadi dingin. Boleh dikatakan bab 25 ialah ajaran hikmat Yesus memberitahu anak-anak jalan agar mereka tidak menyesal. Mari kita baca ayat 14. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan wang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan wang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengatakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima tuah talenta itu, katanya, Tuan, tuah talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba tuah talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggungjawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Di sini, mari kita lihat keadaan orang yang melakukan sesuatu yang kekal menyesalkan. Mari kita lihat ayat 24. Kini, datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahawa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kerana itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahawa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kerana itu sudahlah seharusnya wanku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan wan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itulah ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kerana setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Dia yang menerima 5 talenta dan dia yang menerima 2 talenta menggunakan talenta mereka untuk beroleh lebih banyak talenta. Namun, dia yang menerima 1 talenta menyembunyikannya. Di sini, Tuan itu mengarahkan mereka buat apa? Dia jelas berkata, jalankanlah wang. Apabila anda berjaya menjalankan wang, apakah hasilnya? Keuntungan akan menyusul. Dengan 5 talenta, seorang mendapat 5 lagi dan seorang mendapat 2 lagi dengan 2 talenta. Namun, orang yang menerima 1 talenta menyembunyikannya di dalam tanah. Dia tidak berbuat apa-apa. Tuan itu sudah memberitahu mereka apa yang perlu dilakukan. Dalam Matius 4:25, Tuhan menunjuk bahawa orang yang menerima 1 talenta itu tidak mematuhi kata-kata Tuhan dan akibatnya dia kekal menyesal. Kalian semua, marilah kita muhasabah diri. Jika Tuhan datang ke bumi hari ini, adakah aku akan menjadi orang bodoh atau orang bijak? Adakah kantuk menyebabkan aku melakukan sesuatu yang bodoh sekarang dan menyesal sepanjang hayat? Kita perlu fikirkan hal ini baik-baik. Mari kita lihat buku Ibrani bab 12 ayat 14. Ibrani bab 12 ayat 14 tertulis, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabur atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahawa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di sini, dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Tuhan menyuruh kita berjaga. Kita harus lihat, sama ada kita mengelak jalan Tuhan kerana sedikit kesulitan. Kalian semua, dalam kehidupan harian kita, seringkali melihat orang menyesal sepanjang hidup kerana kantuk seketika. Namun, perkara rohani bukanlah seumur hidup, tetapi selama-lamanya. Memantankan kita boleh kekal mengalami kesukaran, kita harus sentiasa mematuhi firman Alkitab. Tuhan berkata,
Janganlah seperti Esau. Jadi janganlah kita biar hal yang menyesalkan berlaku. Semangkuk bubur kacang merah boleh menghilangkan kelaparan sementara. Namun, betapa bodohnya melepaskan kemuliaan kekal kerajaan syurga dan memilih cara untuk menghilangkan kelaparan sementara di bumi ini. Bukankah Tuhan berkuasa untuk memberi kita semua kemuliaan kekal ini? Dia dapat memberi semuanya. Saya sudah banyak kali menekan bahawa Tuhan kadang-kadang merendahkan kita, membuat kita lapar seperti tertulis dalam Ulangan 48. Dalam situasi ini, Tuhan sentiasa menguji hati kita untuk melihat betapa teguhnya iman kita dan berapa banyak kita telah menyediakan minyak iman rohani. Apa jua situasi dan persekitaran pun, kita semua harus mempunyai kebijaksanaan untuk melihat seluruh dunia dengan iman. Dalam Alkitab, bukan hanya ada penyesalan Esau, tetapi juga penyesalan Yudas Iskariot dan penyesalan Raja Saul. Kesilapan pada masa yang singkat buat mereka terus menyesal sepanjang hayat. Sebab itulah Alkitab mengajar dalam buku 1 Korintus bab 10, janganlah seperti mereka. Tuhan terus menyertakan kita terhadap ajaran ini. 2000 tahun dahulu, para rasul dan nenek moyang iman dilempari batu, dibakar dan dimakan oleh singa. Mereka berada dalam banyak kesukaran semasa menginjil. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti percaya Tuhan atau meninggalkan Injil. Hal itu kerana mereka percaya akan ada kemuliaan besar di kerajaan syurga. Hidup dengan iman seperti itu, meskipun hidup kesulitan tanpa apa-apa di bumi ini, mereka tidak menganggapnya sebagai kesulitan. Ada kemuliaan abadi yang akan diterima oleh mereka sebentar lagi. Di bumi ini, kita sedikit kurang, sedikit sukar, tinggal di rumah yang lebih kecil. Hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Sebagai imamat yang rajani, ada mahkota mulia dijanjikan oleh Tuhan dan kerajaan disediakan bagi kita. Kita seharusnya beriman seperti itu. Atas sebab itu, para rasul dan nenek moyang iman tidak melepaskan iman meskipun mereka ada situasi yang buat mereka berputus asa. Melalui Alkitab, kita tahu bahawa mereka berusaha sungguh-sungguh dengan harapan untuk mengubah bumi, iaitu kota perlindungan, menjadi dunia Tuhan dan memimpin dunia bertaubat sambil menginjil di Samaria sampai ke hujung bumi. Mari lihat satu ayat lagi dalam buku Ibrani bab 11. Buku Ibrani bab 11 ayat 33. Yang kerana iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diterah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Apakah hasil mereka? Mahkota syurgawi yang indah dan ganjaran besar dari syurga akan diberikan kepada mereka. Kini, mereka hidup dalam hiburan dan berkat yang tidak terkata oleh malaikat, bukan?
betul-betul ada banyak kesulitan di bumi ini. Untuk menjalani kehidupan Kristus, mereka sering perlu melepaskan semua keseronokan dan sukacita dunia ini. Namun, mereka tidak hidup untuk keseronokan bumi ini, kerana mereka menantikan kemuliaan yang akan diberikan di kerajaan surga. Walaupun disebat, dirantai, dan dipenjarakan, mereka tidak pernah mengadu dengan berkata, percobaan dan penderitaan ini adalah pedih. Apa yang mereka lihat ialah kemuliaan kerajaan surga. Namun, orang seperti Yudas Iskariot, Raja Saul dan Esau hanya mengharapkan kemuliaan bumi ini. Mari kita bermuhasabah sama ada kita sedang mengambil jalan iman sambil mengharapkan surga atau mengambil jalan iman sambil melihat kehidupan di bumi. Semoga kalian jangan kehilangan kerajaan surga abadi dan jalan kehidupan kekal yang dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Dengan ini, saya tambahkan khutbah. Sekian, terima kasih.